Okey, ramai-ramai baca Toha. Kena bersenyap ni. Haikal. Rafiq. Yang ini. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kami tidak Okey semua. Alhamdulillah. Okey, bagus. Okey, Ustaz akan teruskan sekarang juga. Okey, kita akan belajar macam biasa sirah, subjek sirah. Kan ada orang tak tahu kita belajar apa ini. Kan ada murid-murid yang tak tahu kita belajar apa ini. Kita belajar sirah. Sirah tu apa? Sirah tu sejarah berkenaan dengan kehidupan Nabi kita, Nabi kesayangan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebut sallallahu alaihi wasallam ramai-ramai. Okey. Afrini beritahu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Malam Mbak. Okey, waalaikumsalam Afrini. Okey, baik-baik saja. Akifat beritahu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey. Ustaz harap semua sihat semua sihat walafiat, semua dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya baca doa sebelum kelas. Kenapa? Kita nak minta berkat daripada Allah. Kita nak minta kasih sayang daripada Allah. Kita nak minta Allah mudahkan kita belajar, dapatkan ilmu supaya kita berjaya di dunia dan di akhirat. Ilmu ni adalah cahaya. Cahaya ni tak akan masuk dalam hati orang-orang yang buat kotor, buat maksiat, buat dosa. Okey, ilmu ni cahaya. Bayangkan pengetahuan ni cahaya. Sehingga dengan pengetahuan ni awak dapat suluh jalan awak di dalam kegelapan. Jadi awak tak akan tersesat lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz harap semua semangat lagi. Ustaz akan teruskan mengajar. Okey. Okey, cuba tengok di depan, slide di depan. Nampak ke tak? Nampak kan? Nampak? Nampak. Okey, bagus. Okey. Cuba siapa nak tolong baca seorang? Tak apalah Ustaz baca kan? Saya. Okey, Rusdina. Silakan baca Rusdina. Sallallahu alaihi wasallam di balik najis unta. Okey, makasih Rusdina. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di balik najis unta. Okey, seterusnya nombor 2. Siapa nak baca? Terima kasih Rusdina. Siapa nak baca nombor 2? Ada orang nak baca? Okey, kalau tak ada orang nak baca, tak apa, Ustaz baca. Okey, tak apa dia. Afrini. Okey, Afrini silakan baca. Nombor apa? Nombor 2. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tidak diejek dan diperolok-olokkan. Okey, bagus. Okey, nombor 3 siapa nak baca? Ya, saya. Okey, awak silakan awak. Boleh, sekejap. Silakan. Sama ketika baginda pergi menunaikan solat di masjid. Okey, terima kasih. Okey, yang terakhir nombor 4 siapa nak baca? Saya. Okey, awak silakan. Safi Amna. Menfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan pelbagai fitnah seperti menyatakan baginda gila dan mengajar ajaran sesat. Subhanallah. Terima kasih kepada Safi Amna. Okey. Okey, awak baca nombor 5. Okey. Sila baca nombor 5. Okey, silakan. Dan beruntung di atas saya dah baca di semasa Baginda sedang di dalam solat. Okey, Fatimah Datang membantu baginda. Okey, terima kasih awak. Okey. Terima kasih semua yang sudi baca. Okey. Okey, mari tengok sini semua. Siapa yang sayang Rasulullah, angkat tangan dan beritahu saya. Saya. Semua sayang Rasulullah. Okey. Nama apa tak? Okey. Okey, semua sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok cara orang Quraisy menyakiti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, nombor 1 apa cara-cara orang kafir Quraisy menyakiti Nabi kita? Yang pertama, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaling najis unta. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diejek dan diperolok-olokkan. Apa maksud dia diejek? Diejek ni macam alah kau ni betul ke kau ni? Macam itulah diejek. Kata Rasulullah ni tak betul. Rasulullah ni tak betul. Rasulullah ni dah tak waras. Diejek. Dipermain-mainkan Rasulullah. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disakiti, terutamanya ketika baginda pergi menunaikan solat di masjid. Adakah orang duk solat awak pergi sakiti orang tengah solat? Boleh ke? Baik ke tak tu? Baik ke tak tu? Jahat kan? Orang duk solat kita pergi kacau. Kita pergi sepak lah, kita pergi tumbuk lah, macam-macam lah. Okey, yang keempat, memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai fitnah. Seperti menyatakan baginda seorang yang gila. Ya Allah, Nabi ni seorang yang gila dan mengajak ajaran sesat. Mengajak ajaran sesat maknanya mengajak ajaran sesat. Maknanya mengajak ajaran syaitan. Orang kafir Quraisy berani mengatakan benda-benda yang tersebut tu. Dia kata Nabi ni gila. Dia kata Nabi ni ajar ajaran sesat. Ajaran sesat ni macam ajaran syaitan lah. Siapa yang belajar ni masuk neraka. Astagfirullahalazim. Na'udzubillahi min zalik. Okey, yang kelima, apa lagi kejahatan mereka? Mereka letakkan perut unta di atas tengkuk Nabi semasa baginda sedang sujud di dalam solat. Sehingga kan anak Nabi Fatimah datang membantu baginda membuang semua perut unta. Awak perut unta ni apa awak? Perut unta ni? Perut unta ni dia ada najis di dalam tu. Siapa pernah sembelih lembu? Siapa pernah pergi tolong-tolong ayah dia korban lembu? Siapa pernah? Saya tak pernah. Siapa dia pernah? Tapi saya pernah tengok saja. Saya pernah tengok saja. Semasa orang-orang ni tengah sembelih lembu, dia orang akan buang perut lembu tu. Dia orang akan basuh, dia akan keluar ke segala tahid-tahid dan najis dalam perut lembu tu. Sama juga dengan perut unta. Lepas tu dimasak ada najis. Dibersihkan dengan suci, barulah boleh makan. Tapi yang pastinya dalam perut tu ada najis, ada tahi. Begitu jahatnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, mari tengok. Okey. Ustaz tak ada kuis pun. Tak ada kuis tapi ada latihan di akhir slide ini.
Okey. Kenapa saya Ustaz nak tanya lah satu soalan, satu kuis. Kenapa Nabi disakiti oleh orang kafir Quraisy? Kau boleh bagi tahu kenapa Nabi diperlakukan dengan kejam? Entah. Kenapa Nabi ni dikhianati, disakiti? Oh, Nabi ditawarkan dengan harta yang banyak. Bukan, itu bukan jawapan dia. Siapa tahu? Boleh angkat tangan, boleh buka mic. Bagi tahu kau Ustaz jawapan dia. Kenapa Nabi ini diejek? Kenapa Nabi ini dibalik tahi unta? Kenapa Nabi ini dia perolok-olokkan? Siapa tahu? Siapa tahu kenapa? Takkan tak ada orang tahu langsung. Takkan tak ada yang tahu. Tak tahu. Alia, Haina ke? Safina ke? Okey, siapa tahu? Siapa yang tak tahu? Alah, tak tahu. Jawapan dia adalah kerana Nabi membawa bawa apa? Bawa bawa Islam. Islam ni apa? Islam ni apa yang kita buat hari ni lah. Apa yang kita solat, kita puasa, kita sembah Allah, kita berdoa, kita baca Quran. Jadi orang kafir Quraisy ni dia tak nak benda yang macam tu. Dia tak suka, dia nak pergi sembah bahala juga. Dia kata bahala ni Tuhan dia, nak sembah bahala. Dia kata bahala ni, patung ni bagi makan ke dia. Betul ke tak macam tu? Patung boleh bagi makan ke kita ke? Patung ni tak boleh bergerak. Macam mana boleh bagi makan kat kita? Siapa yang turunkan hujan? Siapa yang turunkan hujan? Siapa yang bagi matahari? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang buat syurga neraka? Allah. Siapa yang buat malaikat? Siapa yang buat jin? Siapa yang buat iblis? Allah. Tapi orang kafir Quraisy ni tak mau. Kita baca di surah Toha. Siapa yang buat Quran? Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya orang ni. Okey, mari tengok. Tapi walaupun orang kafir Quraisy ni dia pergi sakiti Nabi, dia pergi buat jahat ke Nabi, tapi Nabi tidak mengalah, tidak berputus asa. Sehingga kan orang kafir Quraisy pula merasa putus asa sehingga mereka fikir mungkin kita kena buat cara lain lah. Kita kena tawarkan hadiah kepada Nabi Muhammad. Apa antara hadiah tersebut? Siapa boleh bagi tahu Ustaz? Ada 3 hadiah ataupun tawaran orang kafir Quraisy terhadap Nabi. Ada kat slide ni. Nombor 1, 2, 3. Sila baca seorang. Seorang sila baca. Sila baca seorang. Menjadikan raja di dalam kerajaan. Ya Allah, bagus. Yang kedua. Menawarkan wanita cantik untuk Rasulullah SAW dalam kerajaan. Okey, yang ketiga. Harta. Harta yang banyak. Siapa tak suka? Siapa yang suka harta sini? Siapa yang suka duit-duit? Siapa suka duit-duit? Siapa suka emas? Siapa kat sini suka emas? Suka harta. Dengan harta yang banyak, awak boleh beli apa? Awak boleh beli mainan, awak boleh beli makanan, awak boleh pergi shopping dengan harta yang banyak. Dengan pangkat raja, pangkat awak boleh jadi raja. Awak boleh jadi orang ketua apa atas sekali. Kalau dalam Malaysia ni, awak boleh jadi Perdana Menteri lah kalau raja. Hebat tak? Besar tak hadiah orang kafir Quraisy nak bagi Nabi? Tapi apa jawapan Nabi? Nabi terima ke tak ni? Siapa bagi tahu? Nabi terima tak ni agak-agak ni hadiah ni? Terima. Awak. Siapa cakap terima? Angkat tangan. Siapa kata tak terima? Saya tak terima. Nabi macam ni tawaran dia. Nabi tidak terima. Pandai kenapa? Sebab kalau Nabi terima, Nabi tak boleh menyebarkan Islam. Nabi tak boleh buat Islam. Nabi tak boleh ajar Islam. Kalau Nabi terima. Kalau Nabi tak terima, Nabi masih boleh lagi mengajar Islam, berdakwah, mengajak orang masuk Islam, sembah Allah. Kalau Nabi terima, Nabi pun tak boleh ajak orang sembah Allah dah. Jadi Nabi tak terima. Nabi kita ni
Suruh Allah Nabi kita ni Allah bagi syurga yang paling atas, syurga Firdaus. Syurga Firdaus. Syurga tu lagi banyak harta, lagi banyak pangkat, lagi banyak bidadari lah. Cantik-cantik tempat syurga ni. Nabi dah pernah pergi tengok syurga dah. Anak ke dia macam ni. Kalau awak pun contoh ada orang bagi harta ke awak. Dia kata contohnya, Firas ke Adam Hakim ke, dia bagi tahu ke awak. Adam Hakim, Firas, saya bagi duit banyak ni ke awak ni. Tapi dengan syarat awak jangan sembah Allah. Nak terima ke tak? Tak nak terima. Tak nak terima. Sebab dari syurga nanti Allah bagi banyak lagi harta. Allah bagi banyak lagi duit, banyak lagi macam-macam lah. Kat syurga nanti awak boleh jadi raja, awak boleh jadi apa-apa pun. Awak boleh jadi hantu, awak boleh jadi pahlawan, awak boleh jadi raja, macam-macam lah. Kat syurga ni lagi sedap. Macam-macam boleh buat. Boleh jadi Mickey Mouse. Boleh minta ada Mickey Mouse, macam-macam lah. Syurga ni minta apa saja dimakbulkan. Contohnya kata saya nak terbang bersama Atromek ke apa macam-macam lah. Boleh. Nak ada naga ke boleh, semua boleh. Okey. Tapi Nabi tolak semua orang-orang kafir Quraisy sebab Nabi kata, Nabi fikir Nabi sanggup berdakwah lagi. Nanti kat syurga ni lagi sedap daripada kat dunia ni. Nabi tak nak bahagia sementara. Nabi nak bahagia selama-lamanya di syurga. Okey, siapa nak masuk syurga semua? Siapa sini nak masuk syurga? Saya. Ustaz pun masuk syurga juga. Tak nak masuk neraka. Neraka ni ada api yang panas. Jawab. Okay, ingat tak Ustaz bagi hadiah itu? Sila buka, sila bawa buku ni. Latihan sirah. Boleh? Boleh. Muka surat. Surat 19 pula tu. Muka surat 29. Kita nak bincang jawapan hari ni. Siapa yang dah jawab ni Ustaz? Ada yang dah jawab tapi ada juga yang belum jawab. Okey, sila buka buku latihan, kita nak bincang sama-sama. Yang belum jawab boleh tandakan jawapan. Ustaz, saya dah jawab. Kalau dah jawab kita bincang jawapan dia. Mana satu betul, mana satu yang salah. Okey, mari tengok. Nombor 1. Siapa nak baca soalan nombor 1? Ada yang pandai jawi. Okey, mari tengok. Siapa yang tak ada buku latihan lagi, pergi ambil buku latihan, buka muka surat 29. Kita nak bincang jawapan ini. Yang belum jawab, tandakan jawapannya sampai Ustaz. Yang dah jawab, ambil gambar, hantar ke Ustaz boleh? Boleh semua. Semua boleh. Okey, tengok sini. Adam Hakim. Surat berapa? Muka surat 29. Saya sudah siap. Dah siap. Siapa yang dah siap, ambil pen merah, tanda right ke, tanda pakah ke kalau right. Betul. Kalau salah, tanda pangkah. Okey, nombor 1. Dah sedia? Nak tanda? Itulah, tak ada pen. Dah. Tak ada pen, pakai pensel. Kalau betul right, kalau salah pangkah. Okey, nombor 1. Di manakah penentangan awal terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di mana? Alif Syam, Ba Mekah, Jim Madinah. Mana satu jawapan dia? Alif ke Ba ke Jim? Jawapan dia adalah di Mekah. Pandai tanda ba. Kalau betul right, kalau salah pangkah. Okey, bagus. Fatih Aswan dia dah bulatkan ba. Okey, seterusnya nombor 2. Abu Sufyan adalah salah seorang yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Abu Sufyan? Boleh tengok jawapan ni. Siapakah Abu Sufyan? Bapa mertua. Jawapannya adalah bapa mertua. Okey, tanda alif bapa mertua. Okey, bagus semua. Okey, yang ketiga. Apakah gelaran yang diberi kepada Abu Jahal oleh kaumnya? Alif Abu Lahab, 2 Abu Hurairah, 3 Jim Abu Al-Hakam. Mana satu jawapan dia? Alif ke ba ke Jim?
Siapa yang tanda tu? Hakam. Abu Hakam. Pandai. Okey. Tanda Abu Hakam. Yang betul, tanda right. Yang salah, tanda pangkah. Okey. Lepas tu, sila hantar jawapan ke Ustaz. Ustaz nak cek balik. Abu Hakam, masa Abu Hakam? Okey, mari tengok. Okey, yes. Seterusnya soalan nombor 4. Okey. Siapa yang conteng-conteng ni? Okey. Cendol tu kan. Okey, padam. Jangan conteng. Tolong padam. Tolong padam. Saya tak tahu macam mana nak chatting. Okey, jangan conteng. Okey, mari kita bincang lagi soalan nombor 5. Nombor 5 ke nombor 4 ni? 4. Nombor 4. Apakah tawaran orang kafir? Ini bukan nombor 4 ni. Mana nombor 4? Okey ni. Siapa boleh baca soalan? Ustaz tak nampak soalan dia. Siapa boleh baca soalan? Apakah erti Abu Lahab? Nombor 1, lidah api. Nombor 2, lidah lembut. Nombor 3, lidah bercabang. Mana satu jawapan dia? Alif ke ba ke jim? Jawapannya adalah siapa boleh tahu? Muhammad. Bagusnya Muhammad. Okey, bagus Muhammad. Jawapannya adalah lidah api. Pandai lidah api. Okey, tanda. Betul, tanda right. Salah, tanda pangkah. Okey, nombor 5. Siapakah yang bertemu dengan Abu Talib supaya memujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berhenti berdakwah? Alif, raja. Ba, ketua kampung. Jim, orang musyrik Mekah. Mana satu jawapan dia? Jim, orang musyrik Mekah. Tanda jim. Yang betul tanda right, yang salah tanda pangkah. Okey, nombor 6. Siapakah Umarah bin Walid? Siapakah Umarah bin Walid? Alif ke ba ke jim? Pandai jin, pemuda yang dijadikan pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, bagus semua. Okey, yang terakhir. Ada conteng, jangan conteng, pandang balik. Kita bagi soalan yang terakhir. Padam. Dah conteng dah. Okey. Kita nak bincang sama-sama, kesian kawan-kawan awak ni nak belajar. Okey, mari tengok. Nombor apa ni? Nombor 7. Apakah tawaran? Ni baru kita belajar tadi. Tawaran orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya baginda memberhentikan dakwah. Apa jawapan dia? Dia berikan 10 orang hamba, menawarkan harta dan pangkat ataupun dilantik sebagai hakim. Jawapannya adalah pandai. Kita baru belajar hari Nabi diberikan pangkat, dijadikan sebagai raja dan juga bagi hati yang banyak. Jawapannya adalah ba. Soalan yang ke-8, sebutkan nama sahabat yang diseksa. Alif, Bilal bin Rabah. Ba, Ali bin Abi Thalib. Jim, Abdurrahman bin Auf. Mana satu sahabat Nabi yang diseksa? Mestilah jawapan dia Alif, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni diseksa, dijemur di padang pasir, diletakkan batu besar di atas dada Bilal bin Rabah, sehingga kan bekasan luka Bilal bin Rabah ni sangat kuat, sangat. Jawapan dia adalah Alif. Okey, berhenti padam. Berhenti kau cantik. Padam. Okey, soalan nombor 9, soalan yang terakhir. Mengapakah orang kafir Quraisy bertindak kasar terhadap orang Islam? Alif, ba ataupun jim? Jim. Macam Safi Amna je yang jawab. Yang lain jawapan dia apa? Alif, ba atau jim? Jim. Benci dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, bagus semua. Ustaz tanya semua yang salah jawab. Okey, bagus. Okey, yang belum jawab, sila jawab buku latihan sirah muka surat 29 hingga 31. Lepas tu siap, ambil gambar, hantar ke Ustaz ke Telegram. Boleh? Boleh semua? Ya.
muka surat 29 hingga 31. Ya. Okey, yang dah siap, sila buat soalan, sila buat latihan muka surat 32. 32. Yang belum siap, buat 29 hingga 31. Okey. Apa salah dengan screening? Macam mana? Ada soalan ke? Ada. Okay, can you all stop writing on the chat? Kita boleh sini. Adam Hakim. Nanti Ustaz nak tengok latihan Adam Hakim, Muhammad Anas, Afini, hantar ke Telegram Fatih Aswan, Paula. Haji Sensei ni, Akif, hantar. Muka surat 29 hinggalah 32. Okey. Yang belum jawab lagi muka surat 29 hingga 31, yang dah jawab 32 lah. Okey, kelas kita dah habis. Ingat hantar ke dalam Telegram. Okey, boleh baca doa, tasbih kafarah dan suratul An. Baca apa namai? Okey. واشهد علينا من الخزائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam sama-sama. Terima kasih. Okey, waalaikumsalam sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatih.